Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua murid-murid? Cikgu doakan semua sekali sihat, berbahagia di samping keluarga tersayang. Cikgu pun sihat, Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Kita bertemu lagi dalam channel Cikgu, channel Cikgu Man. Hari ini untuk mata pelajaran Pendidikan Kesihatan tahun 5, kita nak teruskan pembelajaran kita seperti sebelum ini. Terima kasih sekali lagi kerana memilih video-video Cikgu sebagai bahan PDPR kamu. Cikgu harapkan kamu semua mendapat manfaat dan dapat faham dengan apa yang cikgu ajarkan. Okey? Alright, tapi sebelum itu cikgu nak ucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang dah subscribe channel cikgu dan juga kepada yang belum subscribe lagi, cikgu nak minta tolong jasa baik kamu semua subscribe channel cikgu. Terima kasih banyak-banyak siapa yang dah subscribe. Yang belum, jangan lupa tekan butang subscribe. Okey, kepada siapa yang dah pernah ikut cikgu dalam kelas-kelas cikgu akan tahu bahawa video-video yang cikgu hasilkan adalah berpandukan kepada buku teks yang diguna pakai dalam mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan. Jadi, pada hari ini seperti biasa, kalau kamu ada buku teks, kamu boleh lihat pada muka surat 95 kerana kita ingin teruskan dengan unit yang ke-12 iaitu nutrien kesihatan. Tapi kalau tak ada buku teks macam mana? Lagilah tak ada masalah sebab cikgu memang menggunakan buku teks. Jadi apa saja paparan yang ada di sini, hari ini kita akan gunakan buku teks. Tetapi istimewa juga, selain buku teks, sudah pasti cikgu juga akan menggunakan bahan-bahan lain yang telah cikgu perolehi, yang cikgu cari sana sini untuk kita kongsi sama-sama. Buku teks adalah kita punya keutamaan sebagai rujukan. Okey. Alright, kalau dah bersedia, jom kita tengok pada unit 12, tajuk nutrien kesihatan. Apa itu nutrien? Okey, jom kalau kita tengok gambar dulu kat depan tu. Alamak, banyaknya makanan. Lapar tak? Okey, adik dah, sebelum tu dah breakfast belum ni? Untuk kelas cikgu dah breakfast belum? Alamak, macam mana kalau belum breakfast? Boleh kot belajar sambil makan kat rumah kan? Tak ada masalah. Dengan cikgu tak ada masalah. Okey, kita tengok gambar tu. Apa yang kamu nampak? Cikgu nampak ada bijirin roti lah ke atas tu, gandum, kentang, ada ikan, ada ayam, ada sayur, ada buah, ada susu, ada telur, ada... tu durian pun ada. Dan sekarang ni musim durian kan. Ada siapa yang kampung dia ada banyak durian tak? Tapi tak boleh balik kampung sebab sekarang ni kan PKP. Kena duduk rumah saja. Okey. Alright. Kita nak tengok hari ni berkaitan dengan nutrien ni. Jom kita nak sambung sikit je. Hari ni kita nak baca tak banyak. Kita nak baca tentang muka surat ini saja. Sebab dalam muka surat ini saja ada banyak benda yang akan kita explore dan kita akan tengok sama-sama. Dan juga ada beberapa bahan bantuan lain yang cikgu perolehi untuk kita kongsi sama-sama. Boleh? Mestilah boleh kan? Kenalah terima nak tak nak. Okey, jom kita tengok apa yang ditulis dalam buku teks ni. Mari kita baca sama-sama. Alright. Makanan yang sihat menjamin kesihatan kita. Pemilihan makanan daripada semua kumpulan makanan dalam piramid makanan Malaysia amat penting untuk hidup sihat. Pernah dengar tak piramid makanan? Ada yang pernah dengar piramid makanan? Ada yang belum pernah dengar atau mungkin pernah dengar lah cikgu tapi saya tak ingat apa itu piramid makanan. Okey, jom cikgu nak kongsikan di sini bersama dengan kamu piramid makanan. Piramid makanan ni, okey. Piramid makanan ini sangat penting sebagai panduan kita untuk mendapatkan bekalan makanan yang secukupnya, yang seperlunya dalam seharian kita. Apa yang perlu kita lebihkan, apa yang perlu kita kurangkan ada dalam piramid makanan. Kenapa bentuk dia macam piramid? Kerana yang paling bawah ini adalah yang paling banyak. Kan banyak, luas kan? Jadi luas. Yang di bawah ini paling banyak kita boleh ambil. Semakin ke atas, semakin sedikit bilangannya yang kita ambil. Kerana ia ada kalori-kalori yang diambil kira. Terutama kepada kalau kamu nak jaga kesihatan dan kalau kamu nak diet, memang kena follow piramid makanan ni betul-betul. Okey, piramid makanan yang ada di sebelah ini merupakan piramid makanan 2020. Yang disediakan oleh KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia. Kenapa piramid makanan 2020? Kerana sejak 2020, KKM telah mengubah daripada yang lama. Kerana ada perbezaan dengan yang lama. Yang lama dulu ada zat makanan yang lain yang di bawah.
telah berlaku perubahan setelah melihat kepada cara hidup dan kesihatan rakyat Malaysia. Jom kita tengok sekarang ni apakah piramid makanan. Okay, kamu tengok tak piramid makanan ni apa yang ada di bawah sekali tu? Kumpulan apa Makin naik, ada kumpulannya. Seterusnya dan paling sikit apa yang perlu kamu ambil. Okay, memperkenalkan piramid makanan Malaysia 2020 yang merupakan semakan semula kepada piramid makanan 2010. Selepas 10 tahun, ada semakan semula. Ianya selaras dengan bukti saintifik dan status pemakanan rakyat Malaysia yang terkini. Makanan seperti yang dianjurkan. Okey, jom kita teruskan. Kita tengok saranan pemakanan sihat dalam panduan diet ini disampaikan melalui 14 mesej utama. Di antaranya, lebihkan pengambilan sayur-sayuran dan buah-buahan serta banyak minum air kosong setiap hari. Okey. Siapa yang ambil kosong setiap hari ni? Kena kurangkan manis ni. Pengambilan sayur-sayuran dan buah-buahan yang mencukupi penting untuk meningkatkan sistem imuniti tubuh. Manakala pengambilan 6 hingga 8 gelas air kosong sehari dapat memastikan kesihatan dan fungsi tubuh yang baik. Kedua-dua mesej utama ini penting terutamanya dalam menghadapi wabak. Okey, jom kita tengok perubahan dan penambahbaikan dalam piramid makanan yang ada ini. Okey, jadi apa perubahan dan penambahbaikan dalam piramid makanan 2020 ini? Piramid makanan 2020 menekankan aspek pengambilan sayur dan buah-buahan berbanding sebelumnya menekankan pengambilan bijirin dan karbohidrat yang menyebabkan ramai yang keliru dan merasakan pengambilan karbohidrat itu memerlukan amount yang banyak setiap hari. Okey, boleh tak kamu namakan karbohidrat yang kamu tahu? Okey. Kalau pernah dengar kan, pernah belajar kan apa dia karbohidrat, apa dia bijirin dan sebagainya. Sedangkan pengambilan karbohidrat yang berlebihan akan menyebabkan kenaikan berat badan, obesiti dan risiko kencing manis. Baik. Contoh karbohidrat tadi cikgu tanya kan, apakah contohnya? Ialah nasi, mi, mihun, pasta, kuih tiaw, biskut, roti, oat, lobak merah, kentang, ubi-ubian. Ambilan dalam amount yang sederhana setiap hari. Kena ambil dalam amount yang sederhana. Dulu kita digalakkan ambil dia banyak. Tapi rupanya salah kan? Okey. Bukanlah salah, tidak sesuai untuk keadaan kita sekarang. Cara mudah ingat konsep suku separuh. Ingat konsep ni kena letak suku separuh. Apa dia tu? Suku karbohidrat. Ini dalam pinggan awak letak suku karbohidrat, yakni sama ada suku nasi, mi, mihun, kuih tiaw atau pasta dan karbohidrat yang lain. Suku lagi protein. Apa dia contoh protein? Ayam, ikan, telur, daging, tempe, tahu. Itu contoh protein. Dan separuh adalah sayur dan buah-buahan. Maksudnya dalam pinggan makan kita itu sepatutnya separuh dari pinggan adalah sayur-sayuran ataupun buah-buahan. Suku lagi karbohidrat dan suku lagi protein. Boleh tak kita buatkan benda tu? Dan untuk pengetahuan cikgu sejak pengetahuan cikgu pula dah, untuk pengetahuan kamu semua, sejak tahun 2007 cikgu dah mula mengamalkan cara pemakanan begini dan alhamdulillah berat cikgu dah turun. Dulu cikgu lagi kan. Jadi sekarang alhamdulillah cikgu dah dapat berat yang lebih ideal. Okey, jom kita nak tengok secara ringkasnya perubahan besar dalam piramid makanan Malaysia 2020 adalah seperti berikut. Okey, pertama, kumpulan sayuran atau buah-buahan diletakkan pada dasar piramid yang paling bawah. Kumpulan makanan sayur-sayuran dan buah-buahan diletakkan pada dasar piramid berbanding piramid makanan 2010 yang meletakkan makanan sumber karbohidrat, iaitu nasi, mi, roti bijirin, produk bijirin dan ubi-ubian yang lain. Okey, ini bermakna sayuran dan buah-buahan perlu diambil dengan jumlah yang paling banyak berbanding kumpulan-kumpulan yang lain, iaitu sekurang-kurangnya 3 sajian sayur-sayuran dan 2 sajian buah-buahan setiap hari. Siapa yang tak makan sayur, yang tak makan buah, kena belajar untuk makan lepas ni. Okey, buah-buahan dan sayur-sayuran merupakan sumber vitamin dan mineral yang penting dalam meningkatkan keupayaan badan melawan penyakit. Kedua,
Kumpulan karbohidrat terletak di tangga kedua sekarang. Jika tadi sebelum ni karbohidrat di bawah sekali, kali ini karbohidrat diletak di tangga kedua. Piramid Makanan Malaysia menyarankan julat peratus pengambilan karbohidrat yang lebih rendah, iaitu 50 hingga 65% berbanding piramid Makanan Malaysia sebelum ini. Sebelum ini digalakkan lebih banyak ambil, tapi sekarang kita kurangkan pengambilannya. Kurang separuh. Okey? Piramid Makanan Malaysia 2020 ini juga menekankan saranan pengambilan sumber karbohidrat kompleks dan tinggi serat seperti beras perang, roti bijirin penuh, oat dan juga jagung. Okey, yang ketiga, saranan pengambilan 6 hingga 8 gelas air kosong. Saranan pengambilan 6 hingga 8 gelas air kosong sehari turut ditambah pada ilustrasi Piramid Makanan Malaysia 2020 ini. Pengambilan air yang mencukupi dapat memastikan badan kita sentiasa terhidrat bagi menjaga kesihatan, terutama di musim pandemik COVID-19 ini. Penggunaan Piramid Makanan Malaysia ini diharap dapat membantu rakyat Malaysia mengamalkan pemakanan sihat pada setiap hari bagi memastikan kesihatan kita sentiasa terjaga dan terhindar daripada jangkitan penyakit. Di samping mengurangkan risiko penyakit tidak berjangkit seperti obesiti, diabetes dan juga hipertensi. Semoga piramid makanan ini dapat membantu kesihatan kita dan ahli keluarga kita. Okey, jadi jangan lupa cikgu nak kamu semua hafal setiap tingkat piramid makanan, kumpulan mana ada di mana, dan kamu perlu amalkan pemakanan hidup yang sihat. Boleh ke tak ni? Okey, dan jangan risau, kamu boleh Google atau kamu boleh cari saja Piramid Makanan Malaysia 2020. Ingat tau, ada Piramid Makanan Malaysia yang baru, iaitu 2020, yang telah di-revise semula, telah dikaji semula bersesuaian dengan keadaan kesihatan rakyat Malaysia. Ingat, dulu kita banyak makan nasi, sekarang kena kurangkan nasi. Nasi tu dah jadi sikit je. Yang banyak ialah sayur dan buah-buahan untuk kita menjadi lebih sihat. Okey, dan cikgu rasa itu saja untuk hari ini. Nanti kita akan sambung lagi minggu depan untuk mata pelajaran pendidikan kesihatan. Kita pun belajar tentang pendidikan kesihatan. Jadi kita mesti amalkan permakanan yang sihat dan juga cara hidup yang sihat. Jom kita amalkan hidup yang sihat. Semoga kita sihat satu keluarga. Bukan kita saja, ahli keluarga kita juga sihat selalu. Okey, untuk itu jangan lupa subscribe channel cikgu. Terima kasih sekali lagi kerana bersama cikgu dalam pendidikan kesihatan hari ini. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Kita sambung sesi PDPR kita. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.